Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah ini tanda? Adakah ini signal? Adakah ini satu petanda buruk bagi kerajaan perpaduan, kerajaan Madani? Adakah Zahid Hamidi, Tok Matasan dan geng-geng yang lain dalam UMNO bersedia untuk menarik sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah UMNO memang sudah ready untuk membatalkan kerjasama dengan PKR-PH ini, DAP dan Amanah? Ini berikutan kekalahan Najib Razak di mahkamah apabila hakim menolak permohonan rayuan untuk semakan kehakiman. Pada saya senang saja, sama ada UMNO keluar atau tidak dari kerajaan. Kerajaan ini tak ada apa-apa pun terjadi. Paling-paling pun hilang apa nama ni, majoriti 2/3 itu saja. Kerana kalaupun UMNO keluar, tapi majoriti muda yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap ada. Dan pada masa yang sama, tidak lagi dibenarkan mana-mana ahli politik, ahli parlimen atau ADUN untuk melompat parti dengan suka-suka, sebab sudah ada akta lompat parti. Kecuali satu parti itu buat keputusan untuk boikot, untuk gulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, okeylah. Tapi adakah Sabah dan Sarawak sedia untuk bekerjasama dengan PAS dan bersatu? Saya fikir itu adalah satu keputusan yang hampir mustahil. Apalagi Sarawak memang sudah menyatakan, sudah mereka pernah nyatakan dorang punya keputusan, betul-betul keputusan dorang bahawa diorang tidak mau bekerjasama ataupun tidak mau kalau PAS bekerjasama dengan mana-mana parti di Sarawak ataupun menjadi sebahagian daripada kerajaan yang ditakbir oleh PAS. Tidak. Itu dulu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampak gayanya UMNO sekarang di tengah jalan yang banjir. Jadi mereka berada di divider yang tinggi sikit. Ayak dah tinggi ayak dah sampai hidung. Dah sampai hidung, nak lemah dah. Mau lemas sudah, tapi dah juga lemas lah. Jadi orang bilang hidup segan, mati tak mau. Tapi nasib baik UMNO dalam kerajaan sekarang. Saya fikir UMNO perlu membuat keputusan yang penting, iaitu terus berada bersama dengan kerajaan. Sebab kalau dia keluar daripada kerajaan, dia mau bersama dengan siapa? Mungkin dia boleh bersama dengan PAS, tapi mau lagi kah dia orang kena game-game mulai PAS? Yang paling penting, maukah Zahid Hamidi bekerja sama dengan Muhyiddin Yassin? Maukah Zahid Hamidi bekerja sama dengan Muhyiddin Yassin? Pada masa yang sama bekerja sama pula dengan Atuk Mahathir. Tak akanlah kena game kali kedua lagi, atau kali ketiga lagi, atau kali keempat lagi. Ingat dulu siapa game siapa. Saya fikir Muhyiddin tidak akan bersedia untuk bersama dengan Zahid Hamidi kerana dia pernah kena game oleh geng-geng Zahid. Ingatkah lagi waktu Zahid Hamidi, waktu Muhyiddin Yassin terpaksa bubarkan parlimen, terpaksa letak jawatan, terpaksa dia letak jawatan sebab dia kehilangan majoriti yang disebabkan oleh MP UMNO lah. Lepas itu Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri. Geng-geng yang sama juga yang minta supaya dibubar parlimen,
bubar parlimen dengan cukup yakin, overconfident, kalah teruk pula UMNO. Inilah yang terjadi dengan UMNO. Jadi saya pikir kalau UMNO keluar dari kerajaan, mereka sebenarnya sedang menggali lubang untuk memasukkan otak di dalam itu. Jadi kalau mau survive terus, saya pikir mereka perlu bersama dengan Datuk Seri Anwar. Tapi kalau UMNO betul-betul keluar, bagus juga sebenarnya. Kalau UMNO betul-betul keluar, bagus juga. Tidak adalah yang perlu ditanggung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dipakai oleh ahli pembangkang untuk kenakan senjata, untuk kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya minta maaf, ramai orang kata kenapa buat ulasan di kereta. Sebab saya ada masa di kereta aja. Saya ini orang sibuk tau, lebih sibuk dari Perdana Menteri. Okey, jadi apa cerita petang ni? Cerita petang ni, Datuk Seri Najib Tun Razak confirm sah di penjara lah. Memang dia habiskan masa-masa dia di penjara lah. Tak ada lah, tiada sudah peluang. Mungkin sudah punah, hancur segala harapan untuk dia dapat tahanan rumah. Kerana mahkamah telah menolak permohonan semakan kehakiman untuk rayuan supaya dapat Najib Razak tahanan di rumah. Tapi nampaknya telah ditolak oleh mahkamah. Minta maaf lah encik, puan, nenek, aki, uncle, aunty, minta maaf. Najib kalah di mahkamah kali ini. Kalah teruk. Jadi memang sah Rosmah Mansur menangis lagi. Pasti Rosmah Mansur rindu sudah dengan Najib Razak. Mesti dia sudah rindu betul dengan Najib Razak. Mesti dia betul-betul sudah mau lama sudah peluk-peluk suami dia. Yalah kan Rosmah Mansur ini isteri yang apa? Sweet apa? Sweet wife. Dia kan sweet wife. Sabah International Convention Center. Tidak boleh ke jalan-jalan sini nih. Jadi nampaknya Najib Razak tidak ada lagi peluang untuk dipenjara di rumah. Okey. Jadi dia kalah di mahkamah. Ini satu. Yang lagi satu, nampaknya Najib Razak bakal pula sudah jatuh di timpa tangga rasanya lah. Sebab untuk dia punya apa itu perbicaraan untuk kes 1MDB dan juga kes dia penyalahgunaan apa itu? Ada boleh visitor lah sana. Penyalahgunaan salah guna kuasa untuk perbendaharaan negara Malaysia pun dia ada masalah juga. Kalau itu dia kalah lagi teruk berbilion-bilion tu. Jadi nampaknya Najib Razak kemungkinan besar bersambung-sambung lah dia di penjara. Harap-harap bolehlah dia keluar dari penjara sebelum terlalu tua. Jadi Zahid Hamidi pun entah apa perasaan dia sekarang lah. Apa-apapun, paling penting kita serahkan kepada kuasa mahkamah. Jangan sembarangan buat spekulasi, apalagi memfitnah. Ini mahkamah bagi keputusan Anwar pula bersalah. Sudah ada bukti dia bersalah, Anwar pula salah. Pelik bin ajaib. Habis kalau macam itu, tak payahlah kita tinggal di manusia bertamadun. Bagus kita tinggal di hutan yang tiada undang-undang. Kau suka
kasih lepas. Nggak suka, jangan kasih lepas. Mana boleh begitu? Suka kah, tidak kah? Kalau memang sudah ada keputusan dari mahkamah, kerana ada sudah keputusan dengan bukti dan bukti-bukti lah dia bersalah, salah tetap salah lah. Janganlah nangis. Tanggunglah sendiri perbuatan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sah, sekarang sudah sah Pakatan Harapan menang di Sungai Bakap. Ini bukan satu keputusan yang telah diramal oleh Tok Kadok atau diramal oleh Nenek Kebayan. Ini bukan ramalan Sanusi, ini bukan juga ramalan Azmin Ali atau Muhyiddin Yassin atau Hamzah Zainuddin atau Tok Guru Hadi Awang atau Tuan Ibrahim ISO 14001, bukan. Dan ini pun bukan ramalan saya. Ini adalah satu kajian terperinci yang telah dibuat oleh Institut Darul Ehsan. Institut Darul Ehsan yang telah membuat kajian secara terperinci mengenai tren kehadiran, tren penduduk di Sungai Bakap, bagaimana mereka menerima, mereka punya manifesto, ceramah-ceramah, dan juga kepada perbandingan ataupun kepada perbandingan weakness and strength. Itu SWOT, strength, weakness, lepas tu opportunity dengan threat. Didapati calon daripada Pakatan Harapan, daripada PKR, memang 100% menang. Ada orang cakap riak takabur. Bukan saya yang cakap, ini bukan saya, ini Institut Darul Ehsan yang cakap. Institut Darul Ehsan, kerana kajian telah dibuat. Dan kajian ini bukan kajian yang seperti dibuat oleh PAS, yang mana kata calon mereka sudah dikaji sejak sekian lama, paling sesuai. Yang saya pun tidak tahu macam mana orang boleh kata dia paling sesuai untuk lawan seorang calon daripada PKR yang ada PhD. Manakala calon daripada PAS ni dikatakan, diwar-warkan, dikabar-anginkan, yang saya pun tidak tahu kebenarannya, tapi diwar-warkan, kononnya dia hanya ada SPM dan SAP. SPM dan SAP. SPM dan SAP. Selalu kalau orang yang calon SPM dan SAP ni saja memang buat ucapan pun tak erti, apa lagi mau cakap bahasa Inggeris. Tapi tidak pastilah kan, kadang-kadang ada orang yang pandai juga walaupun SPM saja. Tapi itu pun tidak pasti dia betul-betul ada SPM kah, atau lebih dari SPM kah, atau PMR saja kah, atau apakah. Tapi yang paling lucu, dia masih kerja di satu kilang yang mana kilang itu sudah ditutup selama 2 tahun. Walaupun sudah kilang ditutup 2 tahun, dia masih kerja. Itulah yang menjadi lucu dan lawak jenaka tu. Kemudian dia pun kena bagi ISO 14001, iaitu satu pengiktirafan untuk kilang. Hebat juga Tuan Ibrahim Tuan Man ini bagi pengiktirafan, iktiraf kepada seorang manusia menjadi seorang kilang. Seorang kilang, sebuah sebiji sehelai, sekeping kilang. Okay, so itulah tuan-tuan dan puan, apa pendapat anda pula? Adakah anda rasa ini satu takabur, satu yang bongkak, sombong, angkuh, terlalu overconfident daripada IDE, Institut Darul Ehsan, yang menyatakan bahawa PHBN, Pakatan Harapan menang bergaya. Janganlah marah, janganlah koyak, janganlah. Nanti sekarang hari Rabu, 3 hari lagi akan menentukan sama ada
sama ada sekali lagi PAS menang ataupun kali ini mereka terciduk pula oleh PKR. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Tinggalkan komen anda. Sama ada komen manis-manis kah, pahit-pahit, masam-masam, geram-geram, apa sajalah, tinggalkan. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya sangat setuju. PAS ni kadang-kadang sibuknya menyibuknya tak tentu pasal, tak tentu hala. Anda tahu tak, tiada hala pun, dan dia tidak sedar pun yang dia tolong tu perlu ditolong atau tidak. Yang dia tahu menyibuk. Betul apa yang kata daripada Puan Zarkashi ni. Dia kata lebih baik bantu bersatu. Lebih baik PAS bantulah bersatu. Yang sekarang nyawa-nyawa ikan. Tahu tak? PAS tahu tak? Sedar tak? Sebenarnya yang nyawa-nyawa ikan ni sekarang ini adalah bersatu. Sudah 6 MP dia keluar, tahu, 1 adun. Jadi yang mau dibantu itu PAS, bukan BN, bukan UMNO. Tidak ada MP UMNO yang keluar. Malah dikatakan UMNO sekarang makin kuat. Yang bersatu sekarang nih yang makin hancur, tahu. Jadi PAS, janganlah TGG konon mau tolong UMNO. Lebih baiklah tolong bersatu. Yang sekarang ini nyawa-nyawa ikan. Ahli MKT UMNO itu menyarankan PAS menolonglah sekutunya dalam Perikatan Nasional berbanding cuba menyelamatkan UMNO. Kenapa? PAS sudah tidak berminat dengan bersatu kah? Kenapa? PAS sudah puas dengan bersatu, sekarang mau main kolam lain pula. Aduh, jangan buat macam tu. Nanti lama-lama kena cop parti kolam. Nanti kena cop parti kolam. Kejap dengan bersatu, kejap dengan UMNO, kejap dengan DAP, kejap lepas tu buat lupa pula pernah berkawan dengan DAP. Aduh hai. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puan Zarkashi, menasihatkan dan menyarankan rekan sekutunya PAS itu membantu rekan sekutunya. Rekan sekutu PAS maksud saya. Rekan sekutu PAS yang dibantu bukan UMNO. UMNO tidak perlu diselamat. Dia sudah dalam kerajaan, cukup kuat, sudah tahu, cukup kuat. Dan semakin kuat. Yang sekarang makin berkecai ini bersatu. Pemimpinnya banyak rasuah, anak-anak pemimpinnya, keluarga kerabat pemimpinnya banyak yang kena siasat dengan rasuah, macam-macam. Muhyiddin sendiri pun dalam masalah, Wan Saiful Wanjan dalam masalah, Hamzah Zainuddin punya anak dalam masalah, banyak lagi yang dalam masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini respon Puan Zarkashi kepada ajakan daripada Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari agar ahli UMNO menyokong PN, termasuk pada PRK Sungai Bakap. Ahli PAS baguslah sokong PHBN. Jadi baguskah begitu? Lebih baik berkempen, bantulah bersatu, bantu PAS. Lebih baik PAS bantu bersatu. Yang tinggal nyawa-nyawa ikan, baru PAS tahu mereka memikul biawak hidup, yaitu bersatu yang menyusahkan katanya. Baru PAS tahu yang mereka pikul itu biawak hidup yang menyusahkan, kata Puan Zarkashi. Anda setuju kah kalau bersatu ini sebenarnya biawak hidup yang menyusahkan? Aduh, kesian kepada PAS. Kalau memang betul, kesian PAS. Oke, jadi tidak payah panjang-panjang saya cakap. Betul, tidak payah sibuk dengan parti orang, tidak payah sibuk dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional, tidak payah sibuk selamatkanlah, kononlah, tapi sibuklah dengan bersatu yang semakin hancur itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.